Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung perbincangan buku teks kita pada muka surat 131 dengan aktiviti Ria. Memerhati perubahan tenaga. Kita berada dalam buku teks tahun 4 SSRC Makan Semula masih dalam tajuk tenaga. Aktiviti ini adalah aktiviti secara berkumpulan. Ianya sangat mudah. Kita perlu sediakan alat dan bahan seperti berikut: pensel, kertas A4, bola pingpong, pemutih api dapur, loceng dan pembakar roti. Jadi pensel dan kertas A4 ni untuk kita buat kita punya maklumat lah. Jadi bola pingpong, pemutih api dapur, loceng dan pembakar roti ni, 4 ni adalah untuk kita jalankan aktivitinya. Jadi dalam kumpulan buatkan aktiviti seperti berikut. Yang pertama, kita jatuhkan bola dari kedudukan yang tinggi. Itu saja. Angkat bola, lepaskan saja. Pegang bola, lepaskan. Yang kedua, kita nyalakan pemutih api. Tik tik. Kita nyalakan saja pemutih api tu. Tekan saja. Jadi hati-hati ada simbol bahaya kat situ. Maksudnya kita kena hati-hati, jangan sampai kena kat kawan. Kan kita top kat kawan kan hilang rambut dia. Yang ketiga, bunyikan loceng. Ting ting. Biasa ada dekat tempat pintu dekat reception hotel tu kan. Ting ting, ataupun kita ada dekat kantin contohnya. Ting, nak bayar ni. Contoh kan. Dan yang keempat adalah bakar roti dengan menggunakan pembakar roti. Yelah, takkan nak bakar roti dengan menggunakan kuali pula kan. Boleh bukan tak boleh kan. Cuma zaman sekarang biasa pakai pembakar roti lah. Jadi yang kedua, perhatikan perubahan bentuk tenaga bagi setiap aktiviti. Kemudian tuliskan perubahan bentuk tenaga yang terlibat pada sekeping kertas secara bergilir. Maksudnya kalau macam awak dalam kumpulan ni, seorang-seorang tulis A apa dia kepada apa. Perubahan bentuk tenaga tu macam ni, tenaga kinetik kepada tenaga elektrik ke apa ke, macam tu lah. Jadi awak suruh kawan awak seorang tu tulis dulu 4-4 ni. Kemudian gilir, awak pula tulis 4-4. Kemudian so dalam kumpulan tu contohnya ada 4 orang, 4-4 ada jawapan sendiri. Dan seterusnya kita akan bincangkan. Tengok ni Nombor 3, bincangkan hasil dapatan kumpulan. Maksudnya awak bincangkan dalam kumpulan awak berempat tu, dapatkan yang betul-betul awak rasa betul. Dah bincangkan, mesti akan dapat satu jawapan kan. Dah dapat satu jawapan, lepas tu bentanglah dalam kelas. Inilah aktiviti yang dirancangkan. Awak boleh buat dekat sekolah kalau cikgu awak suruh, ataupun kalau nak buat sendiri kat rumah pun boleh. Soalannya yang pertama, jelaskan perubahan bentuk tenaga dalam setiap aktiviti di atas. Yang pertama, bola pingpong kita lepaskan daripada atas, kita lepas. Maksudnya mula-mula dekat atas tu dia tertahan. Jadi nama dia tenaga keupayaan. Keupayaan kan. Tenaga keupayaan. Lepas tu bila lepas saja, bola pingpong tu jatuh. Maksudnya berlaku pergerakan. Jadi tenaga kinetik. Jadi jawapan dia, tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik. Kalau cara tulis dia A, tenaga keupayaan, anak panah, tenaga kinetik. Alright, yang kedua B, nyalakan pemutih api tu. Dalam pemutih api tu dia punya minyak dia lah. Tengoklah, kadang-kadang ada yang pakai elektrik, ada yang pakai minyak. Saya fokus kononnya ada minyak lah. Saya anggap dia ada minyak lah. Kalau ada minyak, jadi dia bila minyak tu dia nak nyalakan pemutih api tu, dia akan ada elektrik tau. Ada tenaga, dia ada macam tenaga. Tengoklah, kalau benda tu elektrik, dia akan pakai tenaga elektrik. Kalau minyak, kita akan pakai tenaga kimia. Tenaga kimia, kalau contoh kalau benda ni, kalau pemutih api awak minyak, kita akan pakai tenaga kimia kepada tenaga cahaya. Tenaga kimia kepada tenaga cahaya dan haba. Tenaga kimia kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Maksudnya tenaga kimia, anak panah, tenaga cahaya tambah tenaga haba. Sebab dia panas dan dia bercahaya kan. Kalau pemutih api awak guna elektrik, ataupun macam pakai dapur elektrik tu kan, dia tenaga elektrik. Mula-mula mesti tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik kepada tenaga haba. Haba lah. Biasa dia tak, kalau dia keluar api, tenaga haba tambah tenaga cahaya. Macam tu cara jawab dia. Jadi bergantung pada pemutih api ataupun yang bahan yang awak ada lah. Lain bahan, lain lah cara dia. Itu sebagai contoh saja. Yang C, bunyikan loceng. Ting ting. Kita tekan. Bila kita tekan, maksudnya berlaku pergerakan. Pergerakan daripada atas loceng tu menyentuh dengan besi bawah dia. Ting tu. Pergerakan tu adalah tenaga kinetik. Kinetik kemudian bila dia berlanggar dengan dia tu, dia bergerak kan. Jadi sebenarnya tenaga kinetik, dan kemudian dia berbunyi. Jadi nama dia, dia punya jawapan dia adalah tenaga kinetik kepada tenaga bunyi. Cara penulisan dia, tenaga kinetik, anak panah, tenaga bunyi. Yang keempat, bakar roti pula. Bakar roti tu jelas-jelas ditunjuk plug tu dicocok dekat plug. Dia tak pakai bateri lah. Jadi kalau pakai plug ni, kita tekan ni, jadi terus tenaga elektrik. Kalau ada bateri, dia akan bermula dengan tenaga kimia. Sama lah macam pemutih api. Kalau pemutih api tiba-tiba dia ada bateri, mana lah tahu kan teknologi sekarang.
Okey. Kalau dia mula dengan ada bateri, dia akan tenaga kimia lah. Tapi kalau macam pemetik api ni, kalau macam orang isap rokok pakai lighter biasa tu, itu biasa tenaga kimia juga. Tenaga kimia kepada tenaga haba dan cahaya lah. Okey, balik semula kat nombor D ni. Okey, kalau untuk D ni, tenaga elektrik kepada tenaga haba. Okey, dia elektrik, dia panaskan, dia haba, kemudian pung dia ternaik kan. Jadi tenaga elektrik, tenaga haba dan seterusnya tenaga kinetik. Tenaga elektrik kepada tenaga haba kepada tenaga kinetik. Okey, macam mana cara dia? Tulis dia tenaga elektrik, anak panah, tenaga haba, anak panah, tenaga kinetik. Sebab apa kinetik? Pum, lalas tu dia ternaik ke atas kan. Okey. Alright, seterusnya. Yang kedua, berikan contoh lain perubahan tenaga yang berlaku dalam kehidupan harian kamu. Contoh apa-apa sajalah. Contohnya awak boleh buat contohnya tenaga. Okey. Contohnya ni. Pengering rambut kan. Pengering rambut. Maksudnya kalau dia bagi contoh pengering rambut, kita cocok kat pelat kan. So tenaga elektrik kepada tenaga haba. Zzz, kan dia keluar haba kan bila kita tekan kan. Tenaga elektrik kepada tenaga haba ada bunyi kan. Jadi tambah tenaga bunyi. Jadi kalau contoh lain ni, saya ulang sekali lagi. Pengering rambut, tenaga elektrik, anak panah, tenaga haba tambah tenaga bunyi. Itulah contoh dia. Jadi nota guru. Okay, aktiviti di atas boleh diubah dengan menggunakan objek atau alat lain yang bersesuaian. Macam saya cakap tadi lah. Kalau macam pemetik api ni, kalau kita ada pemetik api yang jenis ginilah. Kalau jenis pakai bateri pun ada. Kalau jenis pakai minyak, yang macam gini okey lah. Kalau ada pakai elektrik pun ada. Kalau dia pakai bateri dengan pakai elektrik tak sama. Dia punya cara dia, kalau bateri mesti kimia dulu. Tenaga kimia kepada tenaga elektrik contohnya lah kan. Kalau ada tenaga elektrik lah. Kalau dia pakai minyak terus kimia pun boleh juga. Jadi bergantung. Sebenarnya bergantung. Okay, jadi awak boleh mengadakan perbincangan ni dengan cikgu awak dekat sekolah. Okey, jom kita masuk kepada satu topik, iaitu tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Uish, tak boleh mati? Macam mana tu? Kan? Apakah maksud dia sebenarnya? Jadi, semua perubahan yang berlaku di alam ini melibatkan tenaga. Tahukah kamu, tenaga boleh berubah bentuk kerana tenaga tak boleh nak dicipta. Dan tenaga pun tak boleh nak dimusnahkan. Apa benda tu? Faham ke tidak tu? Kan? Perhatikan situasi di bawah. Okay, sebenarnya dia nak cakap bahawa tenaga ni sebenarnya dalam dunia kita ni, tenaga tu ada je, cuma dia berubah-ubah bentuk. Tenaga ni benda yang kita tak nampak tau sebenarnya. Jadi kita kena faham betul-betul konsep ni. Okay. Motosikal yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Kan bergerak kan, tenaga kinetik. Adakah motosikal ini mencipta tenaga kinetiknya sendiri untuk bergerak? Dia cipta tenaga kinetik sendiri ke? Tak kan. Sebelum tu dia guna ada minyak. Minyak tu tenaga kimia. Kemudian dia jadi elektrik kan. Elektrik tu adalah tenaga elektrik. Kemudian dia jadi tenaga. Lepas tu baru dia bergerak. Barulah tenaga kinetik. Jadi bukannya dia buat tenaga kinetik tu terus kan. Jadi jom kita tengok perbincangan mereka. Bagaimanakah tenaga kimia motosikal itu dicipta? Tenaga tidak boleh dicipta. Mana boleh cipta dia kan? Murid tu tanya. Macam mana boleh tercipta? Tak. Cikgu dia kata tenaga tak boleh tercipta. Sebenarnya, enjin motosikal hanya diubah saja tenaga kimia kepada tenaga kinetik untuk membolehkan motosikal itu bergerak. Maksudnya dia pakai tenaga kimia, bahan kimia, minyak tu kepada kinetik terus. Maksudnya dia jadi tenaga boleh bergerak terus untuk membolehkan motosikal itu bergerak. Okay. Jadi semasa dia isi minyak, kita isi minyak dulu ya. Rupa-rupanya enjin motosikal ini akan mengubah tenaga kimia daripada petrol kepada tenaga kinetik. Dia tak cakap pasal elektrik. Maksudnya kalau untuk motor tenaga kimia, kita tulis sekadar tenaga kimia kepada tenaga kinetik terus. Okey. Ini merangkumi 7.1.5 dan 7.1.6. Okey, beberapa hari kemudian. Kenapa motosikal ni tiba-tiba berhenti ayah? Alamak, minyak dah habis lah. Mengapa motosikal ini tidak terus bergerak? Apakah yang terjadi kepada tenaga kinetik yang ada pada motosikal ini? Kenapa motosikal ini tak boleh hidup pula bila minyak habis? Adakah tenaga kimia, kinetik yang ada pada motosikal itu telah musnah? Adakah bila kita guna minyak tu habis, tenaga dia musnah? Hilang macam tu je. Kata tenaga tak boleh musnah. Tidak. Tenaga tidak boleh dimusnahkan. Semasa motosikal bergerak, sebahagian tenaga kinetiknya turut berubah kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain seperti tenaga bunyi dan tenaga haba. Bila kita bawa motor tu sebenarnya,
kita berlanggar dengan kita jalan dekat tanah kat jalan raya tu, bila kita jalan kat jalan raya tu sebenarnya berlaku geseran tu tenaga juga tu terlepas. Kemudian masa kita jalan langgar dengan angin pun tenaga juga. Lepas tu motor kita tu berbunyi tu tenaga juga. Jadi sebenarnya tenaga kimia kita tu, tenaga kinetik kita tu berubah-ubah kepada macam tenaga kimia pula tenaga kinetik Jadi maksudnya tenaga tu dia tak hilang sebenarnya, tapi dia berubah kepada tenaga bunyi, dia berubah kepada tenaga geseran dan sebagainya lah Jadi motosikal itu tiba-tiba berhenti bergerak kerana semua tenaga kimia daripada petrol tu telah berubah sepenuhnya kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain. Contoh kat sini, nampak tenaga kimia daripada petrol kepada tenaga kinetik. Kepada tu anak panah. Kemudian itu adalah pergerakan motosikal. Kemudian tenaga haba kepada tenaga haba. Tambah tenaga bunyi, sebab haba dengan bunyi tu sekali. Ngeng gitu kan. Lepas tu panas kat motor kan, enjin dia panas. Jadi daripada pergerakan motosikal. Okey, seterusnya. Berdasarkan situasi di atas, apakah yang dapat kamu rumuskan tentang tenaga? Jadi, tenaga ni sebenarnya tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk. Macam awak lah, awak makan nasi. Lepas tu, awak ada tenaga kimia dalam badan. Lepas tu awak pergi main, lari sana, lari sini. Jadi, tenaga kimia tu, lepas tu awak lapar balik. Tenaga kimia tu sebenarnya berubah kepada tenaga kinetik. Sebab awak dah lari sana, lari sini. Jadi, awak pun lapar balik. Bukannya tenaga kimia dalam badan tu awak tu habis, tapi dia berubah kepada tenaga kinetik. Bergerak-gerak kan. Itulah contohnya yang cuba disampaikan dekat sini. Okey, seterusnya. Sumber tenaga boleh diperbarui dan tidak boleh diperbarui. Okey, tadi kita dah belajar tentang, ini sebenarnya prinsip keabadian tenaga tau kalau sekolah mendengar rasanya. Okey. Berkenaan dengan tenaga tak boleh dicipta atau dimusnahkan. Dia ada rumus dia kalau kat fizik nanti. Tak apa, awak pun dah ni kan, dah jumpa kan. Okey. Jadi sumber tenaga boleh diperbarui dan tidak boleh diperbarui. Kita masuk lagi satu-satu topik tahukah kamu sumber tenaga boleh dikelaskan kepada sumber tenaga boleh diperbarui dan sumber tenaga tidak boleh diperbarui. Perhatikan carta di bawah. Okey, sumber tenaga boleh diperbarui adalah saya rasa benda ni panjang lah. Tak apalah. Kita sampai sini dulu nanti habis pada video akan datang kita akan sambung lagi dengan muka surat 134 dengan tajuknya sumber tenaga boleh diperbarui dan tidak boleh diperbarui. Sampai sini dulu saya rasa. Okey, jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.